Maka di sini kita akan terangkan tentang syarat-syarat sembahyang yang batin, yaitu daripada amal yang di dalam hati. Sembahyang yang batin, bila sebut sembahyang batin ini, mana dia ada hubung kait dengan amal yang di dalam hati, bukan amal anggota. Sebab amal ini ada amal anggota lahiriah yang kita nampak itu, dan ada amal hati yang tak nampak di dalam itu. Wa aqimis salah lidzikri, wa aqimis salah itu, dan dirikan olehmu akan sembahyang. Maka itu bahagian zahir, dirikan olehmu akan sembahyang itu. Ini ada kaitan dengan syarat rukun bagi sembahyang itu. Syarat rukun sunatnya bagi sembahyang itu, dirikan olehmu akan syarat rukun itu yang nampak itu, perbuatan yang nampak itu. As-salah nampak, tali zikri, ini zikir bahagian tak nampak, ini bahagian batin. Sebab itu gabungan as-salah itu mesti ada zahir, mesti ada batin. Kalau as-salah itu li zikri, kerana ingat akan aku, kata Allah, betapakah dibilang sembahyang kalau sembahyang itu tidak buat pada li zikri? Sembahyang apa pula itu? Sedangkan as-salah li zikri, sembahyang itu lidzikri. Mana hasil orang yang sembahyang sebenar-benar sembahyang itu, apabila dia beri salam, berkobar-kobar di dalam jiwa hatinya itu zikir, ya, kuat dalam hatinya itu gegaran zikir. Itu alamat makbul orang yang sembahyang itu. Tapi kalau kita lepas sembahyang sama sebelum sembahyang dengan lepas sembahyang itu, mesti disoalkanlah sembahyang kita itu di mana ketika kita waktu sembahyang itu, di mana hati kita, hadir kita itu. Maka di sini dibahas bagaimana kita nak dapat hadir itu. Ini bab yang kita akan cerita, ini bab sembahyang batin, bukan bab sembahyang zahir itu. Sembahyang zahir kita sudah mahir semuanya, dah pandai buat gerak diam sembahyang, sukun harakat dalam sembahyang itu, semua orang sudah mahir buatnya. Tapi nampaknya ada satu perpisahan di antara zahir dan batin. Batin dan zahir sudah ada perpisahan. Sebab kita banyak menumpu kiri kanan, jadi tidak tetap pandangan kita di dalam itu. Jadi maka ilmu ini nak menerangkan kepada kita, nak menarik pandangan kita di dalam supaya terkawal bahagian dalam itu. Sebab itu asy-syari'atu an ta'budahu, wat tariqatu an taqsidahu, wal haqiqatu an tashhadahu. Ini ilmu bahagian-bahagian. Satu orang tidak mau ilmu syariat. Ilmu syariat ini mencatur, mengatur, menyusun bahagian lahiriah. Maka caturan lahiriahnya tidak akan betul, tidak akan sempurna sebab dia tidak ada ilmu syariat. Satu orang terima ilmu syariat, kita dapati caturan zahirnya itu sempurna, tersusun, rapi, sebab dia ada ilmu syariat. Tarekat, dia tak mau ilmu tarekat, boleh tarekat mencatur, menyusun bahagian dalam. Bahagian dalam masjid itu pula, bagaimana nak susun? Pintu di mana? Tiang di mana? Di mana tirainya? Nak susun di dalam itu, dalam rumah itu. Syariat benda di luar rumah nak susun pagar bagaimana? Pokok di mana? Itu benda luar. Tak mau tarekat, dalam serabutlah dalam itu. Ilmu susunan dalam tak ada. Hakikat wal haqiqatu an tashhadu. Ini ilmu hakikat, ini ilmu penyusunan, penetapan dalam yang paling dalam insan ini bahagian ruh. Ibarat manusia tiga sudut, ada anggota lahirnya, ada organ di dalamnya, dan ada bahagian ruh yang sirri di dalam itu. Risalah Nabi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran itu hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menerangkan apa itu huda dan furqan, penerangannya ni. Jadi bulan Ramadan itu kita dapat nurul furqan, nurul huda, yani ni'matul huda war rasyad, nikmat huda war rasyad, nikmat penerangan, penjelasan. Jadi penerangan penjelasan itu jadikan sebab musabab manusia itu terang jelas nyata. Terang jelas nyata. Ini terang jelas nyata bahagian syariahnya. Terang jelas nyata bahagian tariqahnya.
terang jelas nyata bahagian hakikahnya. Digabungkan semua itu sekali. Itu syariat Nabi SAW. Itu ittiba' Nabi pada qaulnya, pada halnya, dan pada fi'ilnya. Itu syariat itu tersimpan kepada 3 macam tadi. Rukun sembahyang itu rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Mesti ada itu. Kalau tak ada itu, tak sah sembahyang itu. Jadi mengisyaratkan 3 sudut itu mesti bersekali. Bangunan ini yang boleh tersergam, cantik, gah, kuat bangunan ini kerana ada 3 sudut itu, fondasinya dan apa yang kita nampak pada zahir itu, dan segala susunan-susunan, ukiran-ukiran yang mencantikkan itu ihsan. Asas bagi bangunan itu tauhid. Bangunan itu sendiri fiqh. Begitu juga kalau kita tengok pokok di sana itu, akar tunjangnya itu tauhid, batang tengahnya itu dan rantingnya itu furu' itu fiqh, dan daun, bunga dan buahnya itu tasawuf ihsan. Jadi setiap hal keadaan yang kita pandang itu tidak lari daripada 3 itu. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas itu wa bayyinatin minal huda wal furqan, nak menerangkan 3 sudut itu, nak mencatur, nak menyusun 3 sudut itu. Sebab itu puasa saim ini pun 3 sudut juga. Puasa menahan diri daripada makan dan minum. Puasa menahan diri daripada perangai-perangai yang tak baik pada zahir itu, maksiat ataupun taat pada anggota 7 itu, tahan diri. Dan tahan diri daripada sifat-sifat yang tak baik di dalam itu, dan tahan diri bahagian yang paling dalam itu, ini ghaflah, lupa lalai itu. Begitu juga kalau bahagian taharah itu, bahagian penyucian. Bahagian penyucian itu pertama suci daripada hadas yang kecil dan hadas besar, dan suci daripada segala yang cemar-cemar, najis-najis yang pada badan itu. Suci itu pada zahir, suci pada anggota 7, tidak melakukan maksiat, suci, dan segala dosa itu suci pada anggota 7, dan suci pada sifat-sifat hati mazmumah itu, nak tegak mahmudah itu, dan suci pada sirri itu, ini ghaflah, lupa lalai, nak masuk hadir ingat tumpu. Jadi sentiasa bila sebut amalan Nabi ini, dia tidak berpisah 3 sudut itu. Maka Ramadan bila puasa itu kita imsak ini, nak tegakkan 3 itulah. Maka 3 itu ringkasnya ada yang zahir, ada yang batin. Jadi begitu juga kalau as-salah itu ada yang zahir, ada yang batin. Jadi kalau kita nak tegakkan yang batin, syarat yang awal kena ada ilmu yang menerang, terang jelas nyata. Dengan penerangan itu kita faham, kita ingat, kita amalkan. Baca, faham, ingat, amalkan. Amalkan itu selaras, setimpal, secucuk dengan apa yang kita baca, faham, ingat itu. Apabila kita amalkan apa yang kita baca, faham, ingat berkekalan, maka setiap sesuatu yang kita buat hal keadaan berkekalan itu akan sampai kepada darah daging, sampai kepada kesatuan dan kemesraan, kesatuan dan keselarasan. Bila sampai kepada tahap itu, disitulah kita akan mengalami merasai. Bila mengalami merasai, ketika itu senanglah. Kita sekarang ini kita buat juga, tapi tak lama masa, tak tetap. Sekejap hadir, mungkin 5 minit pertama hadir, 5 minit kedua, 5 minit ketiga dah hilang hadirnya. Bila tidak tetap, dia tak akan jadi, tidak akan sampai, tidak akan meresap naik kecemerlangan insan itu pada tahap kesatuan dan keselarasan untuk mencapai kepada tahap mengalami merasai. Ini zauqi itu, ini hakul yakin itu, tak sampai. Bila tak sampai hakul yakin, ainul yakin belum tentu. Mungkin ilmu yakin semua orang ada, yakin dengan ilmu itu, yakin dengan ilmu itu pada tahap ilmu yakin, tapi ainul yakin belum ada, hakul yakin belum ada. Bagaimana kita nak naikkan diri kita, nak tingkatkan diri kita pada tahap itu?